warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Fauzi bin Ishaq, Guru Fizik SMK Dr. Burhanuddin. Sesi ini kita akan bincangkan tentang bab 7 Fizik Kuantum. Standard kandungan 7.2 kesan fotoelektrik. Standard pembelajaran murid boleh 7.2.1 menerangkan kesan fotoelektrik. 7.2.2 mengenal pasti 4 ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan menggunakan teori gelombang. Kriteria kejayaan, murid dapat 1. Menerangkan kesan fotoelektrik. Kedua, menerangkan sekurang-kurangnya 3 ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan menggunakan teori gelombang. Okey, kita teruskan dengan 7.2.1 menerangkan kesan fotoelektrik. Pertama sekali kita cuba untuk jana idea mengenai kesan fotoelektrik. Apakah itu sebenarnya kesan fotoelektrik? So dekat sini kita ada rajah yang menunjukkan kesan fotoelektrik. Jadi biar saya terangkan dengan lebih jelas. Yang pertama seperti mana yang kita lihat pada rajah. Okey. Dia terdapat cahaya yang akan menyinari permukaan logam ataupun kita sebut permukaan logam itu disinari oleh alur cahaya, dan alur cahaya itu sebenarnya mempunyai frekuensi yang tertentu. Dan apabila permukaan logam itu disinari oleh alur cahaya tersebut, maka elektron daripada logam ataupun elektron daripada permukaan logam akan terpancar keluar. Dan fenomena inilah yang kita kenal pasti sebagai kesan fotoelektrik. Kita lihat apabila cahaya itu, sinaran cahaya ataupun alur cahaya itu dikenakan pada permukaan logam, maka akan keluarlah elektron atau terpancarlah elektron daripada permukaan logam tersebut. Dan kita sebut kesan ini sebagai kesan fotoelektrik. Seterusnya kita cuba bincangkan bagaimana sebenarnya kesan fotoelektrik ni boleh terhasil. So kita kaji simulasi kesan fotoelektrik. So murid-murid atau guru boleh melihat ke website yang telah pun ada di sini. So murid-murid boleh tengok website di sini untuk melihat apa yang kita boleh bincangkan atau boleh kita kaji tentang kesan fotoelektrik pada hari ini. So secara umumnya apabila kesan logam yang peka cahaya, katod, okey, logam yang peka cahaya ataupun katod di sini, okey, disinari oleh alur cahaya tertentu, elektron akan dipancarkan di permukaan logam dan elektron ini dinamakan fotoelektron. Dan fotoelektron yang terpancar itu akan ditarik ke anod yang berkeupayaan positif, dan pergerakan fotoelektron dari katod ke anod akan menghasilkan arus dalam liter, dan miliammeter akan menunjukkan bacaan nilai arus. Okey, ini adalah simulasi untuk melihat kesan fotoelektrik. Okey, kita boleh cuba untuk mengawal intensiti atau keamatan cahaya. Kita boleh set sama ada kosong, kita boleh set sehingga 50, okey, sehingga 100% lah. Dan kita lihat dia dah mula menunjukkan kesan fotoelektrik. Okey, cikgu-cikgu ataupun murid-murid bolehlah cuba website ini untuk melihat kesan fotoelektrik tersebut lah. So kita boleh set sikit untuk menunjukkan foton. So foton akan keluar. Kalau UV kita letakkan di sini, di situ so boleh cuba dan boleh tukar bahan-bahan yang berbeza di sini. Sodium, zinc, copper, platinum, kalsium. Dan di sini kita boleh mengawal beza keupayaan lah. Kita boleh letak sehingga 2.4 ataupun 2 volt. Lagi besar yang kita letakkan, lagi lajulah fotoelektron yang akan bergerak daripada katod ke anod. Okey, dan juga kita dapat nilai arus seperti mana yang terdapat dalam simulasi inilah. Okey. Okey, hasil daripada simulasi tersebut, simulasi kesan fotoelektrik tu, kita boleh membuat beberapa kesimpulan lah. Okey, kita boleh simpulkan ataupun kita boleh buat pemerhatian pada cahaya tampak tu.
Okey, antaranya kita boleh buat cahaya tampak ataupun cahaya ultraviolet. Okey. Yang pertama, kalau kita buat pemerhatian pada cahaya tampak, cahaya merah, bila kita set pada cahaya merah yang mempunyai panjang gelombang yang paling besar sekali. So kita set walaupun pada keamatan cahaya 50% atau keamatan cahaya 100%, cahaya merah ni dia tidak memancarkan elektron daripada permukaan logam. So kita dapati tiada kesan fotoelektron sama ada cahaya merah dalam keadaan malap ataupun sangat terang. Dan apabila kita cuba tukar kepada cahaya hijau yang mempunyai panjang gelombang yang lebih rendah, cahaya hijau memancarkan elektron dari permukaan logam dan kita dapati terdapat kesan fotoelektron sama ada cahaya hijau dalam keadaan malap ataupun sangat terang. Dan bila kita tukarkan cahaya tampak kepada warna biru yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek, cahaya biru memancarkan elektron dari permukaan logam lebih banyak daripada cahaya hijau. Terdapat kesan fotoelektron sama ada cahaya biru dalam keadaan malap ataupun sangat terang. Dan kita perlu tahu bahawa bilangan elektron yang kita lihat dalam pemerhatian cahaya tampak ini adalah berkadar terus dengan keamatan cahaya. So kita boleh kaitkan keamatan cahaya ini dengan bilangan elektron. Kita nampak perbezaannya di situ. Okey, untuk pemerhatian pada sinar ultra ungu ni kita dapati walaupun keamatan cahaya 50% ataupun 100%, kedua-duanya tetap akan menghasilkan elektron. Sinar ultra ungu memancarkan banyak elektron daripada permukaan logam berbanding dengan cahaya tampak tadi. Okey, dan terdapat kesan fotoelektron sama ada dalam keadaan malap ataupun sangat terang. Okey, di mana sebenarnya sinar ultra ungu ini mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek. Okey. Okey, di sini kita ada video demonstrasi kesan fotoelektrik. Murid-murid boleh tengok dalam YouTube ataupun dalam penyambungan ini dalam link ni. Video menunjukkan demonstrasi kesan fotoelektrik menggunakan elektroskop daun emas. Mari kita sama-sama lihat video ini. Okey, ini adalah video kita nak lihat demonstrasi kesan fotoelektrik menggunakan elektroskop daun emas. Okey, ini adalah elektroskop daun emas. So kita lihat apa yang berlaku sebenarnya. Zinc plate ini kita kena bersihkan dia, and then sebenarnya kita nak sambungkan atau kita nak letakkan elektron pada permukaan plate tersebut, dan kita akan lihat apa yang berlaku pada daun emas tersebut. Kita lihat penyambungan. Okey, so kita lihatlah. Ini adalah ultraviolet lamp, lampu ultra ungu yang akan kita gunakan. Okey, dan plate tersebut diberikan cas negatif. Okey, daun emas tu akan mencapah dan kita matikan. So pada permukaan tersebut, okey, pada permukaan plate tersebut sekarang sudah ada elektron-elektron yang bersedia untuk melepaskan diri daripada permukaan logam. Tapi kita tengok apa kesan dia apabila kita kenakan pada cahaya tampak lah, atau cahaya putih. Okay, visible light. Dan kita tengok tak ada apa-apa kesan pada daun emas, elektroskop daun emas, tak ada kesan. Bagaimana pula kalau kita guna lampu ultraviolet UV? Okey. So sebaik saja lampu UV dilekatkan, kita nampak daun emas itu mula turun ya. Okey, sekarang kita nak lihat pemalap Planck. Okey, dalam standard kandungan 7.1, sebenarnya murid telah mempelajari bahawa
tenaga foton berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Dan kita dapati bahawa pada 7.1 tu kita dapat nilai pemala Planck adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Okey. So sekarang ini kita nak tentukan nilai pemala Planck ni. So, kita nak tahu bagaimana nilai pemala Planck ini ditentukan di dalam pelajaran kita pada hari ini lah. Okey, nilai pemala Planck sebenarnya boleh ditentukan menggunakan kit pemala Planck seperti mana yang semua dapat lihat. Ini adalah kit pemala Planck. Kit pemala Planck ini boleh menentukan nilai pemala Planck. Okay, eksperimen tersebut boleh dibuat di dalam makmal, okay, seperti mana dah terdapat dalam buku teks, dan ini dah lebih kurang jadual hasil eksperimen kit pemala Planck, dan kita akan dapat nilai-nilai tersebut, nilai pemala Planck purata, pemala Planck H sama dengan ME/C, dan pemala Planck secara teori lah 6.62 darab 10 kuasa negatif 34, dan terdapat beberapa sedikit sisihan lah, perbezaan sedikit antara teori dengan eksperimen yang kita buat lah. Jika kita plotkan graf, kita akan dapati kita boleh dapat nilai pemala Planck seperti mana inilah. Kita lihat voltan pengaktifan VA boleh diperolehi melalui pintasan V daripada graf I melawan V seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.9. So voltan pengaktifan VA mempunyai hubungan linear dengan 1 per lambda seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.10, dan keturunan graf VA melawan 1 per lambda M, keturunannya M bersamaan dengan nilai HC/E. Oleh itu, nilai pemala Planck boleh ditentukan sebagai ME/C. Sekarang kita masuk 7.2.2, mengenal pasti 4 ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan menggunakan teori gelombang. So, apa yang kita boleh pelajari dari hasil eksperimen? Bila kita buat eksperimen, kita dapati kesan fotoelektrik berlaku. So, kita nak lihat sikit apa yang terdapat dalam buku teks. Kesan fotoelektrik berlaku bila cahaya menyinari suatu logam. Jadi, elektron dalam logam dia menyerap tenaga dari cahaya dan terlepas dari permukaan logam. So, dia ada teori klasik. Kalau ikut teori klasik, gelombang cahaya merupakan spektrum yang mempunyai tenaga selanjar. Kita dah belajar sebelum ni. So, kesan fotoelektrik seharusnya boleh berlaku pada sebarang frekuensi gelombang cahaya. Ini adalah menurut teori klasik. Sebarang frekuensi gelombang cahaya, maka dia boleh berlaku kesan fotoelektrik. Dan cahaya yang terang mempunyai kandungan tenaga yang tinggi dan boleh mengeluarkan elektron dengan cepat. Itu adalah teori klasik sebelum ni lah. So, cahaya yang malap pula mempunyai kandungan tenaga cahaya rendah, maka elektron memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyerap tenaga yang cukup bagi membolehkannya terlepas dari keluar dari permukaan logam. Tetapi dari hasil eksperimen yang mengkaji kesan fotoelektrik menunjukkan bahawa pemancaran fotoelektron hanya berlaku pada frekuensi gelombang cahaya yang melebihi suatu nilai tertentu tanpa dipengaruhi oleh keamatan cahaya. Maksudnya pada frekuensi tertentu, walaupun keamatan cahaya itu tak berapa tinggi, agak rendah, tetap boleh berlakunya pemancaran fotoelektron pada frekuensi yang melebihi suatu nilai tertentu. Jadi fotoelektron ini dia tidak tunggu untuk menyerap tenaga, dia terus dipancarkan serta-merta pada frekuensi cahaya tersebut, sungguh pun keamatan cahaya yang rendah. Kita lihat sikit di sini ya, semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan dari permukaan logam. Yang keduanya, frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang FO bagi sesuatu logam. 3. Tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Keamatan cahaya yang bertambah tidak menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga kinetik. Dan keempat, fotoelektron dipancar serta-merta apabila permukaan logam disinari dengan cahaya. So, dekat sini kita ada dua contoh di mana logam boleh dikeluarkan lah daripada permukaan logam. Yang pertama, kita telah pelajari sebelum ni, iaitu pancaran termion. Pancaran termion dia mengambil masa yang agak lama kalau dibandingkan dengan kesan fotoelektrik lah. So, kalau fotoelektrik, pengeluaran elektron dari permukaan logam adalah berlaku secara serta-merta.
Terdapat sedikit perbezaan di situ. Okey, di sini dia ada sebutkan frekuensi ambang. Apa itu frekuensi ambang? FO, iaitu frekuensi minimum yang membolehkan kesan fotoelektrik pada satu jenis logam. Mana-mana gelombang, dia perlu mempunyai frekuensi yang minimum supaya kesan fotoelektrik itu boleh berlaku. So, nilai minimum bagi frekuensi gelombang tersebut dinamakan frekuensi ambang, FO. Sekarang mari kita bincangkan 4 ciri kesan fotoelektrik tersebutlah. Okay. Ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat dijelaskan oleh teori gelombang hasil eksperimen, kita cuba bincangkan dengan teori gelombang klasik lah. Yang pertama, tenaga kinetik maksimum fotoelektron meningkat dengan peningkatan frekuensi. Semakin meningkat frekuensi, semakin meningkatlah tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Dan tenaga ini kita akan belajar dalam topik yang seterusnya lah. Dan untuk teori gelombang cahaya klasik, tenaga kinetik maksimum fotoelektron tidak bergantung dengan peningkatan frekuensi cahaya. Dia tak ada pergantungan dengan frekuensi untuk teori gelombang cahaya klasik. Okey, untuk yang kedua, elektron akan terpancar keluar dari permukaan logam apabila frekuensi cahaya pada nilai minimum yang dikenali sebagai frekuensi ambang. So, elektron ni dia hanya menunggu frekuensi cahaya pada nilai minimum. Cukup nilai minimum saja sudah membolehkan elektron terpancar keluar daripada permukaan logam. Ini adalah yang tidak dapat dijelaskan oleh teori gelombang sebelum ni lah. Ini adalah hasil eksperimen. Tapi kalau teori gelombang cahaya klasik sebelum ni, dia menyatakan bahawa elektron akan terpancar keluar dari permukaan logam bila permukaan logam disinari sebarang frekuensi cahaya. Itu beza dia. So, untuk yang eksperimen, dia mesti sampai frekuensi minimum atau kita sebut frekuensi ambang. Manakala teori gelombang cahaya klasik, nombor 2 itu akan menyebut bahawa sebarang frekuensi cahaya, maka elektron akan terpancar keluar daripada permukaan logam. Okey, untuk yang ketiga, tenaga kinetik maksimum fotoelektron tidak bergantung kepada keamatan cahaya. Okey, penambahan keamatan cahaya dia tidak menghasilkan fotoelektron yang bertenaga kinetik lebih tinggi. Okey, so keamatan cahaya yang tinggi hanya akan menghasilkan bilangan elektron yang lebih banyak sahajalah. Manakala kalau ikut teori gelombang cahaya klasik, tenaga kinetik maksimum fotoelektron dia bergantung kepada keamatan cahaya. Penambahan keamatan cahaya akan menghasilkan fotoelektron yang bertenaga kinetik lebih tinggi. Manakala yang keempat, fotoelektron dipancar keluar dari permukaan logam serta-merta sebaik sahaja disinar dengan cahaya yang mempunyai frekuensi yang sesuai. Okey, manakala fotoelektron dipancar keluar dari permukaan logam disinari dengan cepat pada cahaya keamatan tinggi dan akan mengambil masa yang lebih panjang untuk menyerap tenaga apabila keamatan rendah. Dia maksudnya kalau teori gelombang cahaya klasik, selagi tenaga tak cukup, dia akan cuba untuk menyerap tenaga sehinggalah tenaga itu mencukupi, barulah fotoelektron akan dipancar keluar dari permukaan logam. Tapi tidak begitu dengan hasil eksperimen, ya, dia berbeza. Baiklah, itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama-sama mendengar penerangan cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.